Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Idina Elia binti Muhammad Rahazan daripada Seksyen 51. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syazana Nishasha binti Farisha Nizam dari Seksyen 51. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya dari Kisana binti Cik Hasan dan saya dari Seksyen 51. Nama saya Nur Syafiqah binti Azhar daripada Seksyen 51. Saya dan kumpulan saya akan menerangkan mengenai agama Buddha. Sebelum rakan-rakan saya menerangkan mengenai agama Buddha dengan lebih mendalam, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai agama Buddha terlebih dahulu. Agama Buddha ini merupakan antara agama yang terawal sampai ke alam Melayu. Kedatangan agama ini dapat dibuktikan dengan adanya candi-candi Buddha yang terdapat di Lembah Bujang, Kedah. Dari segi sejarah, agama Buddha ini diasaskan oleh Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama merupakan seorang putera raja dari India yang dikenali sebagai Shakyamuni. Beliau mendapat idea untuk bertapa bagi mencari kebenaran. Tetapi hasil daripada pertapaan beliau itulah lahirnya ajaran dalam agama Buddha. Ajaran Buddha ini menekankan kepada beberapa kitaran kehidupan. Sini merupakan antara beberapa kitaran kehidupan yang ajaran Buddha tekankan. Selain itu, dalam konteks masyarakat Malaysia pada hari ini, kebanyakan masyarakat Cina di negara ini memeluk agama Buddha. Bagaimanapun, kebanyakan masyarakat Cina lebih berpegang kepada ajaran-ajaran seperti Taoisme, Confucius dan penyembahan nenek moyang mereka. Seterusnya, saya akan memberi giliran kepada rakan saya untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai agama Buddha. Agama Buddha ialah agama dan falsafah berasaskan ajaran Siddhartha Gautama yang dipercayai lahir pada kurun kelima sebelum Masihi. Prinsip penting ajaran agama Buddha ialah 5 ajaran dan 8 jalan yang harus dijadikan prinsip kehidupan oleh setiap penganutnya. 5 ajaran betul agama Buddha ialah: yang pertama, kita tidak harus membunuh atau berkelakuan kejam. Kedua, kita tidak harus mencuri. Ketiga, kita tidak harus melakukan kesalahan seksual. Keempat, kita tidak harus berbohong. Kelima, kita tidak harus mengusutkan fikiran kita dengan mengambil dadah dan arak. 8 jalan betul mengikut ajaran agama Buddha. Yang pertama, pandangan yang betul iaitu kita harus sedaya upaya untuk memahami sesuatu perkara dengan cara yang terbaik demi menikmati kehidupan yang terbaik. Yang kedua, fikiran yang betul iaitu kita harus memilih dan membuat keputusan yang betul berkenaan perkara-perkara kehidupan. Yang ketiga, ucapan yang betul iaitu kita harus bercakap dan bertutur dengan sopan agar dapat membawa kegembiraan kepada orang yang sedang bercakap dengan kita. Yang keempat, perbuatan yang betul iaitu kita harus melakukan perbuatan yang boleh dijadikan teladan oleh orang lain. Yang kelima, pekerjaan yang betul iaitu kita harus memilih kerjaya yang halal yang tidak membawa keburukan kepada orang lain. Yang keenam, daya upaya yang betul iaitu kita tidak harus leka dan malas. Yang ketujuh, peringatan yang betul iaitu kita harus sentiasa memberikan tumpuan terhadap apa jua yang kita lakukan. Yang ke-8, bertafakur secara betul iaitu kita harus bertafakur dengan cara yang dapat membawa ketenangan dan kearifan. Sekarang, saya akan perkenalkan makanan tradisi agama Buddha. Masyarakat Cina yang beragama Buddha kaya dengan makanan tradisi mereka yang tersendiri. Berbagai juadah dan hidangan yang akan disajikan ketika menyambut sebarang perayaan dengan suasana yang meriah. Makanan tradisi mereka yang pertama ialah bak kutih. Bak kutih merupakan sejenis hidangan sup beserta daging rusuk yang dimasak dalam herba tradisi Cina. Bak kutih ini berasal dari Klang Selangor. Bak kutih telah diperkenalkan kepada Malaya pada kurun ke-19 oleh pekerja dan kuli Cina yang berketurunan Hokkien. Bak kutih seringkali dijadikan hidangan sarapan atau makan tengah hari.
Seterusnya, makanan tradisi yang kedua ialah lok-lok. Lok-lok adalah satu-satu makanan Cina yang masih dijaja dan menjadi kegemaran masyarakat Cina di negara kita. Lok-lok ini dikenali sebagai sate celup yang merupakan makanan ringan daripada sayuran, daging dan makanan laut. Lok-lok ini mudah didapati kerana ia banyak dijual di kedai makan atau gerai makan. Kemudian, makanan yang akan saya perkenalkan ialah kuih bakul. Kuih bakul atau nian gao atau kuih tahun baru Cina ialah makanan Cina yang diperbuat daripada tepung pulut berbentuk seperti dodol. Walaupun kuih bakul ini boleh dimakan bila-bila masa, secara tradisi kuih ini paling laris dimakan ketika sambutan tahun baru Cina. Memakan kuih bakul dipercayai membawa tuah pada masa perayaan. Makanan tradisi yang terakhir adalah kuih bulan. Kuih bulan adalah sejenis kuih Cina yang sering dimakan sewaktu perayaan pertengahan musim luruh. Kuih bulan dibuat daripada adunan yang manis dan memiliki inti biji buah teratai atau kacang merah atau dengan kuning telur masin di tengahnya. Terdapat tradisi yang mengatakan kuih bulan dibuat sebagai persembahan kepada dewa dapur. Dewa dapur yang makan kuih bulan tidak dapat menyampaikan laporan buruk kepada Maharaja Syurga disebabkan mulutnya terkunci oleh kuih bulan yang manis itu. Seterusnya, saya akan perkenalkan kepada anda perayaan agama Buddha. Masyarakat Cina juga mempunyai pelbagai perayaan yang akan disambut mengikut tarikh pada kalender mereka. Terdapat 3 perayaan yang disambut oleh masyarakat Cina yang beragama Buddha. Perayaan yang disambut oleh masyarakat Cina ialah Tahun Baru Cina. Perayaan ini disambut secara besar-besaran oleh masyarakat Cina di Malaysia yang menandakan kedatangan Tahun Baru menurut kalender mereka. Orang Cina percaya ada 12 binatang yang menaungi kalender mereka iaitu tikus, lembu, harimau, arnab, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam jantan, anjing dan juga khinzir. Pada Tahun Baru Cina, ibu bapa atau orang yang lebih tua akan memberi angpau kepada anak-anak sebagai tanda baik agar mereka boleh hidup dengan lebih sihat dan bahagia. Sebelum sehari Tahun Baru Cina, semua ahli keluarga akan berkumpul bersama-sama dan makan bersama-sama sebagai melambangkan bersatu semula atau perpaduan. Tahun Baru Cina akan disambut selama 15 hari sehingga Hari Cap Gomeh sebagai penutup kepada perayaan Tahun Baru Cina. Seterusnya, masyarakat Cina menyambut perayaan Hari Cap Gomeh. Hari Cap Gomeh menandakan berakhirnya perayaan Tahun Baru Cina. Ianya jatuh pada hari ke-15 pada bulan 1 dalam kalender Cina. Oleh itu, semua orang Cina menyambutnya dengan gembira dan ceria di mana makan dan berkumpul bersama dengan ahli keluarga. Hari Cap Gomeh disambut dengan mengadakan upacara sembahyang secara besar-besaran di mana corok besar akan dibakar dan juga diadakan makan besar bersama keluarga. Bunga api dibakar dan tanglung dinyalakan bagi meraihkan Cap Gomeh. Cap Gomeh juga dianggap sebagai malam mencari pasangan bagi kaum wanita yang belum kahwin. Mereka digalakkan menulis nama dan nombor telefon di atas limau mandarin dan dibuang ke dalam sungai. Kaum lelaki yang masih bujang pula boleh mengutip limau yang dibuang agar boleh mencari jodoh mereka menerusi limau mandarin. Persembahan kebudayaan Cina akan diadakan pada waktu malam bagi menandakan perayaan Cap Gomeh seperti perarakan tanglung, tarian naga atau singa dan mengimbang bendera besar Cingeng. Akhir sekali, perayaan Kuih Bulan. Perayaan Kuih Bulan merupakan perayaan menyambut kemenangan orang Cina menumpaskan penjajah Mongol pada akhir dinasti Yuan iaitu pada 120 sebelum Masihi, 1341 Masihi. Salah satu hidangan istimewa pada perayaan Kuih Bulan merupakan kuih bulan itu sendiri. Menurut tradisi, pesanan untuk memberontak telah disebarkan melalui surat yang diletakkan di dalam kuih bulan yang akhirnya berjaya menjatuhkan dinasti Mongol. Perayaan Kuih Bulan juga merupakan perayaan yang penting bagi kaum Cina. Perayaan ini disambut pada 15 hari bulan pada bulan ke-8 dalam kalender Cina. Pada hari tersebut, orang Cina akan makan kuih bulan dan kanak-kanak pula akan bermain tanglung, manakala golongan orang tua akan bersembahyang bulan yang cantik dan bulat pada malam tersebut. Sekian itu sahaja daripada saya. Agama Buddha juga mempunyai pakaian tradisional menarik dan cantik yang akan dipakai apabila menyambut sebarang perayaan iaitu pakaian wanita Cheongsam atau dikenali sebagai baju panjang.
Contoh ini merupakan gaun khas masyarakat Cina yang melekat di tumbuh sehingga menonjolkan bentuk tubuh si pemakaiannya. Contoh ini dapat dilihat hingga ke hari ini. Lazimnya, Contoh mempunyai leher yang tinggi, butang di bahagian bahu, bentuk yang sendat di pinggang dan terdapat belahan di kiri dan kanan kain. Pakaian ini selalunya diperbuat daripada kain sutera, satin dan lain-lain jenis kain lembut. Selain itu, gambar ini menunjukkan pakaian sanfu wanita yang membawa maksud baju dan seluar dalam dialek Kantonis. Ia merupakan pakaian harian wanita keturunan Cina selain dari Cheongsam. Ia digemari oleh wanita-wanita separuh umur dan yang bekerja di ladang, lobong atau di rumah. Sanfu ini diperbuat daripada kain yang nipis dan tidak bercorak atau berbunga halus. Seterusnya, gambar ini pula menunjukkan sanfu lelaki. Sanfu juga turut dipakai oleh kaum lelaki tetapi mempunyai sedikit perbezaan dari kaum wanita. Pakaian ini terdiri daripada baju longgar dan terbelah di depan dan berkolar tinggi serta dipakai bersama seluar longgar seperti seluar baju Melayu.